Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Coffee Talk with Rosie 2023. Kandungan segar, diskusi inklusif. At Coffee Talk with Rosie, our goal is to strike a balance between leisure and informative content. Hari ini kita bersiaran dari Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin, UiTM Shah Alam. Hadirin sekalian, sebelum meneruskan topik CTWR April 2023 bersama panelis tamu kita pada hari ini, iaitu The Next Chapter UiTM in Pursuit of Becoming a Globally Marketable University in Hospitality and Leisure Management. Saya ingin mengajak warga UiTM untuk, kalau berkelapangan, melayari FB rasmi VC UiTM di facebook.com/VCUiTM dan juga melayari laman sesawang rasmi VC UiTM di vc.uitm.edu.my untuk pelbagai informasi terkini aktiviti di UiTM. Dan hadirin sekalian, untuk CTWR 23 saya akan menonjolkan tamu-tamu panelis yang dipilih khas menerusi laman sesawang expert.uitm.edu.my. Namun tak semestinya ia daripada profesor sahaja, tapi ia daripada mana-mana expert yang kita ada dalam senarai tersebut. So objektif pendekatan ini adalah untuk menghebahkan kehebatan, kesungguhan dan juga kepakaran warga UiTM kepada semua pemegang taruh, sama ada di negara Malaysia ataupun di seluruh dunia. So kita akan berehat sebentar sebelum kita sambung ke seterusnya Sembang Kopi. Hati-hati tak balik kampung. Gunakanlah masa ini untuk korang have fun dengan family korang. Dan kalau nak QR saya, bagi tahu. Kami, wakil mahasiswa UiTM, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Duit raya sebenarnya tahun lepas pun dapat lagi, tapi sikit lah berbanding dengan beberapa tahun yang lepas kan. Tapi sebenarnya kampung tu di state yang sama Zaza tinggal, disandarkan juga. Dari segi suasana dia, tengok kalau rumah, hiasan rumah memang macam pelita. Setiap rumah ada laman sendiri kan. Pelita banyak malam-malam. Hai semua, jangan lupa beramai-ramai menonton Let's Talk edisi Khas Raya di YouTube rasmi UiTM Channel pada Hari Raya ini. Selamat Hari Raya! Kembali kita ke CTWR April 2023. Kita berada di segmen Sembang Kopi kali ini, dan para hadirin sekalian yang berada di dalam talian, so saya perkenalkan tamu panelis kita pada hari ini, Encik Muhammad Nur Ismawi Ismail. Ya, jadi apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kita di sebenarnya dah lama kenal ya. Daripada kecil Cik Mawi ni dulu sampai dah besar. Ya, alhamdulillah sihat betul. Okey, so untuk hadirin sekalian, sebenarnya Cik Ismawi ini adalah Certified Hospitality Industry Analyst. Saya tak pernah dengar tu ada professional ni ya. Ya betul. Ya, alhamdulillah. So maknanya in short CHIA. Betul, CIA. Chia seed pun ada. Okey. So dia Cik Ismawi ni, ataupun short saya panggil Cik Mawi lah ya. Betul. Cik Mawi ni pensyarakanan di Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM, dan juga pada masa yang sama koordinator e-learning. Betul. Ya, e-learning di fakulti yang sama. Alright, jadi kita sebenarnya sangat bertuah hari ini dapat bersama dengan Cik Mawi. Ada banyak rahsia-rahsia yang saya nak tanya. Mungkin soalan tak tanya pun saya nak tanya juga ya. Tentang mungkin untuk benefit pendengar semualah, terutamanya bakal-bakal pelajar, bakal-bakal pensyarah yang nak join UiTM, insyaAllah ya.
Jadi saya dah tanya khabar tadi, so saya nampak muka pun nampak macam baik je kabarnya. Alhamdulillah. Jadi dengan itu saya sebenarnya nak mohon Cik Mawi lah untuk menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakang, sebagai pensyarah UiTM dan boleh fokus terus kepada bidang kepakaran Cik Mawi. So bidang kepakaran ni ialah hospitality management dan leisure hospitality technology. So itu yang interesting tu. Saya nak tanya soalan rahsia nanti tentang teknologi ni. Sila. Alright, pertama alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam UiTM di hatiku dan salam Malaysia Madani. Jadi sebelum saya jawab soalan Datuk, saya ingin ambil kesempatan ini nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Prof Datuk kerana sudi menjemput saya ke pentas Coffee Talk with Rosie April 2023. Saya mewakili warga bakat muda UiTM, khususnya mewakili rakan-rakan saya di Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, berasa terharu atas inisiatif yang berbahagia Prof Datuk ingin mengenengahkan bakat-bakat muda UiTM kepada dunia. Jadi mengenai latar belakang saya, seperti yang berbahagia Datuk perkenalkan sebentar tadi, nama penuh saya adalah Muhammad Nur Ismawi bin Ismail. Saya merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengurusan Hotel dan di UiTM Puncak Alam. Saya berasal dari Sungai Petani Kedah, negeri Jelapang Padi Kedah. Right? Namun kebanyakannya membesar di Selangor sejak sekolah menengah lagi di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Sebelum saya melanjutkan pengajian ke Diploma Pengurusan Hotel di UiTM Terengganu, seterusnya Sarjana Muda Pengurusan Hotel di UiTM Shah Alam, dan alhamdulillah saya telah mendapat beasiswa skim tenaga pengajar muda UiTM untuk melanjutkan pengajian ke Sarjana Sains Master of Science International Hotel Management di salah sebuah universiti terkemuka dalam bidang hospitality, iaitu University of Surrey. Sekarang ni berada di kedudukan pertama di United Kingdom dan ke-15 dunia. Alhamdulillah, terima kasih kepada UiTM kerana menaja saya belajar ke peringkat sarjana. Dan kini saya sedang di peringkat akhir program Dr. Falsafah di UiTM. InsyaAllah kalau tidak ada haram melintang, saya akan viva lepas raya. Alright, insyaAllah doakan. Saya doakan. InsyaAllah. Amin, dengan berkat Ramadan. Ya. Itu adalah kelayakan akademik saya. Saya juga seperti yang Prof Datuk katakan tadi, memegang Certified Hotel Industry Analysis, iaitu satu certification yang diberikan kepada orang dalam warga bidang hotel. Jadi ia diberikan oleh American Hotel and Lodging Educational Institution. So we have to sit for courses and exam, right? Jadi susah nak jadi tu. Betul, Prof. Jadi kami perlu membaca data-data, menganalisa dan membuat investment decisions. On hotel lah. On hotel industry. Okay. Right. Dan jawatan hakiki saya adalah pensyarah kanan di UiTM bermula pada tahun 2009. Saya sertai UiTM pada 2009 sebagai pensyarah, kemudian pensyarah kanan pada tahun 2017. Jawatan yang disandang kini adalah koordinator e-learning fakulti. Saya sangat aktif menggalakkan penglibatan pensyarah dan juga pelajar menggunakan pelbagai medium dan juga platform elektronik untuk sesi pengajaran dan pembelajaran, terutamanya Our Own YouFuture dan juga MOOC. Right. Selain itu, saya juga mantan Ketua Pusat Pengajian Pengurusan Hotel bermula tahun 2019 hingga tahun 2021. Sebagai pensyarah juga, saya tak terlepas daripada tugas-tugas hakiki yang lain seperti pendidikan, penerbitan dan juga konsultasi. Saya telah menerbitkan lebih daripada 28 artikel akademik, masih baru,
masih perlu banyak lagi belajar dan sedang mengorak langkah untuk terus menghasilkan lebih banyak artikel akademik. InsyaAllah saya juga memegang geran-geran pendidikan sebagai ketua projek dan juga ahli projek, dan juga aktif dalam projek konsultansi bersama rakan-rakan pendidik UiTM. Nilai terkumpul sekarang dah sekitar 300,000 untuk projek konsultansi terutamanya dengan Tourism Malaysia. Right? Bagus tu Cik Mawi sebut semua perkara-perkara yang pensyarah-pensyarah yang sedang mendengar ni, nanti penting untuk dia ikut macam tu lah. Betul Prof. Kumulatif berapa konsultansi, berapa geran, itu yang kita, vocabulary yang kita kena tahu kan, penerbitan. Betul Prof. Ya, Alhamdulillah. Alright, Alhamdulillah. Selain itu yang bagi Prof Datuk, saya juga memegang special portfolio di fakulti. Saya adalah tenaga penggerak utama UiTM Merit International Partnership Program. Yang dengan merit tu? Betul, ya. Jadi saya sekarang di bawah saya ada 22 merit property yang saya jaga, dan saya make sure that activity MOU bersama mereka aktif. Yang kita sign banyak-banyak hari tu. Betul, Prof. Ya, di So Westin Kuala Lumpur. Yang Betul, saya adalah tenaga penggerak untuk MOU tersebut. Selain daripada dengan merit, saya juga adalah tenaga penggerak untuk MOU UiTM EQ Hotel. EQ Hotel juga di bawah saya. So total yang berbagi Datuk, saya jaga 23 hotel lah. EQ tu saya ingat sebab dia rose gold. Rose gold. Okay, good. Yeah, alright. Saya juga beberapa anugerah yang saya telah menangi. Alhamdulillah, pada tahun 2021 saya dianugerahkan Perkhidmatan Cemerlang oleh UiTM. Selain itu, saya juga mendapat beberapa anugerah di peringkat fakulti seperti anugerah penasihat akademik terbaik, anugerah pendidikan bab dalam buku, anugerah enrolment MOOC tertinggi fakulti, dan juga kursus saya Professional Etiquette in Hoteliers dinobatkan sebagai anugerah MOOC terbaik untuk kategori bisnes dan management pada tahun 2021 di Econdiv 2021. Dan sedikit untuk sumbangan khidmat kepakaran, saya telah dilantik oleh Tourism Malaysia sebagai panel pembangun Tourism Malaysia Marketing dan Recovery Plan setelah COVID-19 baru-baru ni. Jadi kami beberapa orang dari beberapa warga akademik di fakulti dijemput oleh Tourism Malaysia untuk duduk bersama Tourism Malaysia merangka dengan krisis yang berlaku, what's next. So ada plan dia lah ya. Betul, ya. Revive semula. Ya, betul. Business tu ya. Ya, betul. Kita dah bangunkan sebab pihak kerajaan telah bangunkan National Tourism Policy bermula tahun 2020 hingga 2030, 10 tahun. Jadi pihak Tourism Malaysia akan make sure that crisis management yang kita lupa sebelum ini dimasukkan dalam marketing plan. Betul, disebut crisis management ni, saya lama dalam quality ni kan, memang bidang saya lah kan. So kita memang melihat pada crisis management ni a must have. Betul. Dalam semua situasi. Jadi itu sebabnya, bukan saya nak puji diri saya sendirilah, masa kita menghadapi COVID-19 tu, saya cepat respon. Saya jaga di Inka masa tu, PNC Inka. So kami cepat respon sebab kita faham keperluan crisis management tu. Right, kita tak tahu apa krisis yang akan berlaku. Dulu cuma sebelum COVID tu kita ingat kebakaran, kan? Betul. Banjir. Tapi bila COVID tu, ya Allah, that is beyond tak terfikir kan? Betul, Bro. Itu yang hit hotel Ya, hospitality hit the worst in the industry, then we will be the last to recover. Betul. Kami masih dalam proses recovery dan saya rasa mengambil masa yang agak lama juga untuk recover kesan loss yang telah kami hadapi 2 ataupun 3 tahun disebabkan COVID-19. Tapi rasa-rasanya daripada plan dengan tourism board tu boleh lah InsyaAllah, ya betul. Nampak ada sinar light at the end of the tunnel, insyaAllah. Alhamdulillah. Tadi bila Mam disebut tentang you punya background, you daripada sekolah agama. Alhamdulillah. Sekarang ni saya nak mengajak pelajar-pelajar ya di luar sana.
Maui berjaya datang UiTM, ambil di SARI, ambil masters di SARI, insya-Allah nak habis PhD dah. So daripada bidang agama boleh Prof. terjun ke bidang hospitality. Betul, Prof. Sebenarnya dulu ada orang kata yang perspektif berbeza ya, yang Betul, kata rasa macam takut nak masuk Betul, hotel. betul. So boleh cerita sikit tak tentang hospitality and leisure management ni supaya kita punya pelajar di luar sana ataupun bakal pelajar yang join hotel ni nanti, hospitality ini akan nampak lebih lagi perspektif yang lebih positif. Sebab sekarang ni fakulti bidang ini nombor 1 kan. Betul, Okay, sila. Cerita sikit tentang di bidang perhotelan. Cerita pasal bagaimana saya join industri hospitality ni, khususnya hotel, agak menarik, Prof ya. Sebenarnya bermula daripada sekolah di mana saya ditugas, sebab saya seperti yang Prof tahulah, saya minat event. ya. Saya juga. You memang saya kenal you sebagai MC sebenarnya. Ya, betul, Prof. Ya, jadi sebenarnya bidang pengacaraan, jadi MC, jadi event manager ni bermula dari sekolah menengah lagi. Jadi itulah kira kata pendedahan pertama saya untuk industri hotel bila saya diarahkan untuk menguruskan jamuan Hari Guru di Palm Garden Hotel Putrajaya. Saya masih ingat lagi hotel pertama. That is the first time saya impressed dengan the way of hoteliers bekerja. The glamour world. The glamour world. Jarang budak sekolah agama nak beralih arah daripada bidang agama lah ke ni, tapi saya nak cuba ubah perspektif tu bahawa kita ni bukan bidang yang lara lah orang kata kan, betul. bukan sia-sia. Ada banyak elemen-elemen penting yang ada dalam hospitality dan leisure management ni. Jadi kalau saya boleh terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa itu bidang hospitality dan leisure ni, dia adalah merujuk kepada pengurusan perniagaan yang menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan dalam industri dalam pelbagai sektor seperti hotel, restoran, resort dan juga taman tema ataupun museum contohnya lah ya, Prof. Jadi tujuan utama industri ini, pengurusan hospitality dan rekreasi ini adalah mencipta persekitaran yang kita kata selesa dan juga inviting atmosphere. Itu tugas utama kami, inviting atmosphere dan juga ambience yang kepada para tetamu, sebab mereka ni adalah pelancong ataupun tetamu yang berada jauh daripada rumah, home away from home. Kita nak make sure setiap tetamu yang melangkah masuk ke dalam hotel merasakan hotel itu tempat yang selamat, selesa, security terjaga, privacy terjaga dan lain-lain. Right? Jadi pengurusan hospitality yang berkesan ni memerlukan communication yang baik, right? Berkomunikasi, dan salah satu aspek utama yang perlu ada kepada orang yang mahu menceburi bidang hospitality adalah attention to details. Seperti Prof lah. Saya tahu Prof adalah seorang yang attention to detail. Jadi orang hospitality juga sangat penting ataupun perlu attention to detail. Menantu saya pun ni juga, ya, betul. Pada fakulti juga, tapi he's also attending to details. Yes, ya, saya nampak tu memang alhamdulillah. Sampai kedudukan pen di atas meja tu pun kita pastikan sudut dia darjah berapa. Contohnya kedudukan cawan dan sudu di dalam drawer tu. Ya, betul. Ya, jam 5, jam 10. Itu semua, that's what we call it attention to detail. Right? Jadi untuk pengetahuan Prof, Datuk dan juga para penonton yang dihormati, saya boleh bagi menerangkan bahawa terdapat 9 sektor utama dalam bidang hospitality. Ada 9 sektor lah kalau saya boleh perkenalkan. Pertamanya adalah accommodation sector, sektor penginapan, seperti hotel, motel, resort dan termasuk juga alternative accommodation. Sekarang kita bercakap pasal alternative accommodation seperti homestay, Airbnb, glamping. Alright, itu pun adalah yang dipanggil alternative accommodation.
Sektor kedua adalah sektor food and beverage sector. Ini pun sektor yang terbesar jugalah. Itu banyak duit kan? Ya, betul. Ya, memakan jumlah kos yang tinggi, right? Jadi sama ada restoran ataupun food outlet tu di hotel ataupun independent, termasuklah cafe, di fast food and everything di bawah food and beverage sector. Sektor ketiga adalah tourism service sector. Sektor untuk serving kepada tourist. I see. Passport service, immigrations, semua pun di bawah tourism sector service. Travel agent, bookings, tour guiding. I see. So besar sebenarnya Prof. So sekarang ni yang duduk jaga kita punya international student ni staff daripada hotel ke? Bukan kan? Yang di UG? Di UG ada wakil kita, Okay. ada wakil kita ya, supaya kita faham sebenarnya ya, tentang the needs, passport tadi tu, ya, visa, urusan kan? visa, passport and everything. Seterusnya adalah travel trade sector. Sektor ni untuk tadi kalau tourism sector khusus untuk pelancong, turis. Kalau travel trade sector non-tourist. Okay, non-tourist. Maksudnya? Seperti selling produk, contohnya macam transportation. Right, transportation dan juga perkhidmatan lain kepada porter bawa bas yang daripada tu ya? Betul. Turis. Kalau saya pergi ke itu hop on hop off. Okey. Ya, itu pun termasuk di bawah travel trade service. Seterusnya sektor transportation, termasuklah laut, darat dan udara. Airlines, bus service coaches dan juga perkhidmatan cruise, kapal layar. Right? Event sector juga berada di bawah fakulti di bawah hospitality dan leisure. Attraction sector contohnya macam taman tema, Legoland, Skyworld di Genting Highland. Social attraction dan juga recreation seperti taman-taman Taman Negara, betul ya Prof. Taman Negara, adventure recreation dan terakhir entertainment sector termasuk istana budaya. Berada di bawah hospitality dan leisure management. Jadi jadi saya boleh nyatakan bahawa industri hospitality dan leisure management ni adalah satu industri yang sangat luas dan menyeluruh dan yang penting berkembang pesat. Serta menjanjikan peluang pekerjaan yang sangat memberansangkan. Ya, betul. Bila dah dengar ni memang nampak luas lah ya. So kementerian yang handle ni MOTAC. Betul. Kementerian Pelancongan, Arts and Culture, Ministry of Tourism, Art and Culture. Saya selalu pergi ke KPT kan. Ya, jiran sebelah KPT tu. Rupanya jiran sebelah. Saya nampak MOTAC ni sebelah KPT. Betul. Ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alright. So banyak dah kita tahu tu. Tapi yang saya menarik dalam you punya sebutan tadi tu ialah sebenarnya you all ni mencipta. Mencipta. So you have to be creative lah tadi. Betul. Mencipta ruang supaya bila pengunjung masuk tu dia rasa, bukan saja rasa selamat, dia rasa lebih seronok daripada rumah ya. Ya, betul. Jadi apa yang sebenarnya dalam kelas you ajar tu macam mana nak mencipta ruang tu? Okey Prof. Contohnya dalam kelas saya mengajar front office. Okey. Bila kita bercakap pasal front office, kita akan ada tidak lari bercakap daripada dua konteks utama, iaitu customer service dengan customer experience. Ya. Customer service is normal sekarang. Semua hotel bagi customer service. Saya dah cakap kepada student saya, pelajar saya, customer service is everywhere. But nak mencipta customer experience. Okey, contohnya bila pelanggan ataupun tetamu mendaftar masuk, selalunya kita bila tetamu mendaftar masuk, kita akan buat some hotel ada task, ada jawatan yang dipanggil insider. Atau apa tugas insider ni? Insider ni akan dapatkan maklumat likes and dislikes of these guests. Dan kalau katalah kita tahu bahawa tetamu kita ni akan sambut anniversary contohnya, maka kita akan buat persediaan. Persediaan decoration di bilik, special surprise contohnya. So benda-benda tu kadang-kadang tetamu tak minta.
Tapi disebabkan we Kita tahu go in advance. betul. We willing to go beyond. I see. Okay. That's what you mean by creating Experience. Willing to go above and beyond daripada normal service. Kita tak bercakap pasal customer service dah. Now sekarang kita bercakap pasal creating customer experience. Okay. Ya, Alright. Prof. Terima kasih banyak kita dah Mawi dah jelaskan tu. Saya pun teruja sebenarnya nak harapkan ramai lagi pelajar-pelajar ataupun bakal-bakal pelajar join program ini, Ya, betul. program Hospitality and Leisure Management ni supaya banyak tadi ada 9 sektor yang boleh mereka ceburi. Selepas ini kita bincang dengan lebih lanjut lagi. Kita berehat sebentar dahulu. Dibelenggu masalah yang tiada penghujung Assalamualaikum Ustaz. ataupun was-was dan ragu-ragu dalam membuat satu-satu keputusan. Ada juga timbul rasa tu dalam diri saya. Kali ini kita tanamkan hasrat kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Bagaimana pandangan dan nasib Ustaz dalam situasi saya ni? Jangan lupa bersama saya, Prof. Madya TH Dr. Muhammad Nur Mamat dalam Sekilas bersama Ustaz sepanjang Ramadan ini. Hanya di saluran YouTube UITM Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku memohon kepadamu keredaan-Mu dan syurga. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu dari kemurkaan-Mu dan azab api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mulia. Engkau suka memberi ampun, maka ampunilah kami. CTWR 2023 episod April kini kembali dalam segmen ketiga Sembang Kopi. Mari kita teruskan perkongsian bersama Cik Mawi kita. Yang tadi kita dah dengar banyak perkongsiannya dan kita tambah lagi sekali untuk perhatiannya para hadirin sekalian. Mungkin masih tak terlambatlah untuk saya ucapkan tahniah buat Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan atas penarafan dalam 2023 QS World University Ranking by Subject baru-baru ni ya. Alhamdulillah. Jadi Hospitality dan Leisure Management terus menjadi subjek terkuat UiTM kerana ia mengekalkan kedudukannya dalam 100 teratas dunia ya. Jadi top 100 ni. Jadi untuk itu Prof Cik Mawi tadi dah sebut Prof ni nanti soon kan. Plan ke 5 tahun ke depan Pak Prof. Cik Mawi ni boleh tak share dengan saya berkenaan kejayaan meletakkan FPHP ni sebagai top 100 ni. Apa usaha-usaha yang dilaksanakan di fakulti sampai berjaya tersenarai dan juga apa yang perlu dilakukan. Mungkin terus boleh berkongsilah apa yang fakulti lain perlu laksanakan supaya mereka pun boleh tersenarai. Silakan. Alright, yang bagi Prof Datuk, Alhamdulillah, jadi berkat kerjasama dan usaha pasukan seluruh
warga fakulti. Fakulti sekali lagi mengekalkan kedudukan kami di kalangan 100 terbaik dunia. Alhamdulillah, biiznillah. Yang bagi Prof Datuk, perlu saya nyatakan di sini bahawa kejayaan ini adalah kejayaan semua warga fakulti dan seluruh warga UiTM. Mungkin seluruh warga UiTM patut berbangga dengan kejayaan fakulti ini juga. Okey. Jadi usaha ke arah kejayaan ini disumbang oleh seluruh ekosistem fakulti, bukan sahaja yang berpusat di kampus UiTM Puncak Alam, malah di seluruh kampus-kampus cawangan yang lain, Pulau Pinang, Terengganu, Melaka, Sabah dan Sarawak. Jadi kita mahu pastikan juga rakan-rakan kita di kampus-kampus cawangan juga merasakan kejayaan ini adalah kejayaan sumbangan mereka secara langsung ataupun tak langsung, Prof. Jadi dan kita bersatu hati untuk meningkatkan lagi usaha di masa depan. Jadi berbalik kepada soalan Prof Datuk tadi, pelbagai usaha telah dan akan terus dijalankan untuk mengekalkan kedudukan fakulti. Boleh saya nyatakan di sini bahawa usaha FPHP ini kita dapat pecahkan kepada 4 strategi utama. Apa dia tu? Itu yang penting. The first strategy adalah management support. Management support, okey. Sokongan dan dokongan daripada pengurusan. Khususnya daripada pihak Naib Chancellor sendiri. Alhamdulillah, di peringkat universiti kita ada INCA dan Department of Ranking yang mengambil berat berkenaan isu penarafan ini dan briefing us the right information about ranking. Dia dah pindah ke UG dah. Oh, UG, UiTM Global sekarang ni ya. Alright. Itu pertama. Kemudian peranan dekan. Okey, saya perlu nyatakan juga usaha ini bermula daripada penerapan pertama. Usaha bermula pada tahun 2019 oleh Prof Don. Prof Don start dulu, Profesor Dr. Muhammad Abdullah Hamdi, kemudian diteruskan legasi oleh Potleh Profesor Salahuddin, seterusnya diteruskan oleh sekarang dekan sekarang Profesor Madya Dr. Nozwana Sumarjan. Jadi dekan involvement dean is very important in ensure that all faculty member really understand apa pentingnya penerapan ni sebenarnya kepada fakulti. So dekan ada turun and explain. Betul. Alright. Kemudian seterusnya deputy deans, mereka bertanggungjawab mengumpul database. Database ni dibangunkan oleh Timbalan-Timbalan Dekan, khususnya Timbalan Dekan Pendidikan dan Jaringan Industri, Profesor Dr. Hafiz. Dia membantu banyaklah screening dan juga filling up names of industry people. Dan of course our ranking champion Dr. Muhammad Izzat, saya perlu sebut nama Dr. Muhammad Izzat kerana dia sangat committed dengan urusan penarafan ni. Jadi dia bertanggungjawab consolidate all the information dan juga buat pre-screening, mencari the quality context. Kita banyak konteks sebenarnya, Prof. Tapi kita nak cari the quality one. Dan kita make sure all lecturers involved. Jadi no one is left behind. Pensyarah-pensyarah diminta untuk sharing contact regardless of any type of engagement. Right, tak kisahlah secara formal ataupun informal. Jadi macam mana kami dapatkan kontak ni? We attend conferences, kami attend meeting, event berperingkat kementerian. Jadi saya memang bawa business card sentiasa bawa business card dan memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum, saya Ismawi daripada Fakulti Pengurusan Hotel. Dan dari situ saya akan buat networking. Itu yang pertama. Yang kedua adalah strategi kedua adalah engagement. Di engagement ni kita boleh pecahkan kepada dua, industry engagement dan juga academic engagement. Alright. Jadi kalau industry engagement kita target pada alumni. Alumni is our best bet lah, because dia ada sense of belonging kepada fakulti. Dan kita juga pihak fakulti juga banyak menyertai persatuan di peringkat nasional seperti PATA, Malaysia Association of Hotel dan juga MATA, right? Kita juga banyak terlibat, kita digalakkan buat what we call it a courtesy call dan courtesy visit, secara formal ataupun informal. Untuk setiap kali saya check in hotel untuk urusan walaupun peribadi bawa family pun, saya akan akhiri
penginapan saya di hotel tu dengan akan bertanya, can I see your front office manager? Untuk apa? Untuk saya build the network secara informal. Kemudian saya akan offer lah, do you need student internship ke? Boleh. Dan kemudian saya jemput untuk hadir ke kelas saya untuk sesi collaborative teaching dan lain-lain. Right? Tapi saya nak jelaskan salah satu brand, our main branding adalah penganjuran 21 hour within industry. 21 hour? Betul. Oh. Jadi kami mewajibkan para pelajar semester tahun akhir attend 7 kali sesi bersama industri. Oh. So setiap sesi 3 jam, jadi 21 jam lah. Jadi kita invite wakil daripada pelbagai sektor, because we came from 4 different department. Kita ada hotel, tourism, food service dan juga culinary. Jadi semua ikon-ikon daripada bidang-bidang ni dijemput untuk berkongsi pengalaman juga experience bersama pelajar. Jadi mereka secara tidak langsung bina networking with the students. Alright? Dan juga tidak lari, kita juga menghantar pelajar ke international internship. Right, itu antara kita kata our selling point lah. Macam mana kita engage dengan international, because Prof Datuk berbanding dengan universiti-universiti lain di Malaysia, contohnya macam Taylor's, mereka ada pelajar antarabangsa. Kita memang tak ada pelajar antarabangsa. Pelajar antarabangsa kita hanyalah postgraduate. Jadi kita, the way kita nak compete ataupun our game is sending our students for international internship. Okay, we went to Doha, Qatar semasa World Cup baru-baru ni. Kita send a group of student lebih kurang dalam 46 orang ke Hilton Ras Al Khaimah, ke Dubai dan lain-lain. Alright, itu engagement untuk industri. Untuk akademik pula, kita start with MOU programs. So we sign MOU with rakan-rakan akademik kita, dan kita target sebenarnya untuk rakan-rakan neighboring country lah. Right? Berhampiran. They look up upon us actually. Sebenarnya universiti-universiti di Indonesia, di Thailand, di Filipina sangat menyanjung UiTM dan juga khususnya fakulti. Jadi mudah untuk kita buat proses MOU ni. Setelah kita sign MOU, jadi mereka ni kita jemput untuk jadi team teaching, collaborative teaching, rakan penyelidikan, joint collaboration dalam pendidikan, dan juga termasuklah matching grant. Right? Dan yang ketiga adalah visibility. Visibility. Kita ada, saya rasa orang Melayu Prof ni, kita ni segan-segan kan, tapi nak berjaya ni kita tak boleh kurangkan malu-malu tu, kita kena tell the world. Alright, saya achievement kita. Saya memang follow Datuk lah, the way that Datuk menulis di Facebook, contohnya macam mana berkongsi kejayaan warga UiTM kepada dunia. Jadi we need to be visible. Not visible tu bukan fakulti saja, sampai ke level pensyarah juga. Even pelajar pun saya kata you need to jangan berkongsi hal-hal yang buang masa. Kongsilah kejayaan industri, even your experience, pergi internship pun berkongsilah di social media. Right? Betul. Jadi consistent update tu penting, dan the important of the right timing bila kita posting tu pun penting. Termasuk juga dengan richness dan juga variety of for natural engagement. Jadi kita make sure semua social media platform fakulti adalah di Facebook, di Instagram, di Twitter dan juga di Instagram. Right? Dan yang keempat adalah repeat and improve. Jadi kita kenal pasti best practice kita for the past since 2019. Kemudian kita enhance mana-mana best practice yang kita rasa betul. Sebagai contoh 21 hour with industry itu sebenarnya kita bermula daripada tahun 2019 lagi. Jadi bila kita kenal pasti bahawa okay, this is a very good platform to connect student dengan industri, maka kita teruskan lagi dan kita enhance lagi.
Enhance bagaimana? Dengan menjemput ikon-ikon yang lebih prominent dalam industri, right? Dan alhamdulillah support daripada pihak UiTM juga in term of honorarium dan lain-lain tu penting jugalah. Jadi kita dapat support tu daripada UiTM. Alright? Itu antara beberapa saya kata usaha lah yang fakulti buat. Untuk soalan kedua berkenaan dengan apa fakulti lain ataupun kolej pengajian lain boleh buat, ya. Datuk, saya pasti setiap fakulti dan juga kolej pengajian di UiTM mempunyai kekuatan masing-masing, right? Dan strategi masing-masing. Dan strategi penerapan ni tak kisahlah what kind of penerapan, sama ada QS ke, THR, time higher education ke. Jadi strategi dan game plan setiap fakulti ni adalah lebih kurang sama sebab dia led by UiTM Global. Cuma setiap fakulti perlu faham langkah utama adalah memahami yang kita maksud ranking indicator. Right, itu ada banyak tu. Kalau world tu ada 7. Betul. Alright, ranking indicator. Malaysia ada 11. Betul, Prof. Jadi dan juga untuk di QS World ni weightage of setiap tu perlu diambil kira. Untuk fakulti hotel, in our case employer reputation menyumbang markah yang tertinggi, 50%. Jadi bila kita tahu bahawa penyumbang utama adalah daripada employer reputation, maka strategi perlu dibangunkan untuk fokus kepada how to gain that employer reputation yang 50% itu. Seterusnya adalah academic reputation sebanyak 45%. Okay, dan yang terakhir adalah citation sebanyak 5%. Dan 5% ni, Prof, walaupun sedikit tapi kami tak memandang enteng. Still is very important, tapi alhamdulillah dia datang naturally. Because memang UiTM punya KPI kepada pensyarah menerbitkan sekurang-kurangnya satu penerbitan seorang tu sebenarnya secara tidak langsung boleh capai citation markah ni. Tapi strategi yang perlu kita buat, mungkin fakulti-fakulti lain boleh ambil maklum, adalah the quality of the research tu. Dengan siapa kita join, collaborate our research, sama make sure we di fakulti kita make sure bahawa rakan-rakan pendidik kita datang daripada nama-nama dalam nama-nama tersohor dalam bidang kita lah, sepertinya Prof Parasuraman, Prof Dwi Suhartanto daripada Indonesia. Itu antara nama-nama besar dalam pendidikan. Jadi kita make sure bahawa penerbitan tu ataupun joint collaboration research tu dengan nama-nama besar dalam industri. Okay, so to put it simply, the indicator are the same, but the magnitude and the rank of important are different. Apa yang boleh dicadangkan oleh fakulti lain adalah maybe keep working what are they doing best but level up their effort in their niche area. Saya tak pasti setiap fakulti ada niche area masing-masing. Build the brand. Each faculty should strive to create the brand along a strong brand that link us with the industry. FPHP pun ada turun naik, Prof, dalam QS ni. Cuma kami tetap meneruskan ataupun improve our existing brand. Notably the 21-hour industry tu really give us freedom, give the freedom for each department in the faculty to select the industry representative. Saya rasa satu langkah yang baik yang telah kita buat. Inviting them to the faculty and let the student mingle up with the stakeholder and networking. Dan juga berbagai lagi inisiatif-inisiatif yang fakulti jalankan. Itu antara yang saya boleh kongsilah, Prof. Alhamdulillah. Saya dengar you cakap ni, it was like bila saya start mula dengan ranking ni way back in 2005, 2006, 2007, akhirnya boleh sampai ke level Maui untuk cakap wow, macam orang hebat dalam ranking ni. Dan saya mendengar berkongsi tu, it's very interesting. I hope ramai lagi staff-staff kita ataupun pensyarah-pensyarah kita di luar sana akan pick up your idea ini apabila you berkongsi tadi. So that semua kita dan seluruh UiTM ini akan faham. It's not that
ranking ni game kena ada game plannya, memang semua kena ada game plan. Betul. Tapi pada saya indikator tu adalah indikator yang sama sebagai universiti, kita patut ikut gitu. Tak ada isu sebenarnya. Betul. Kalau kita nak memang kita jadi menulis, kita nak menerbit, itulah sepatutnya yang dibuat. Penyelidikan itulah sepatutnya yang dibuat untuk menghasilkan benda baru kan. Betul. Macam you kata nak mencipta tadi kan. Betul. Semua benda yang you cipta tu nak didokumentkan. Jadi kita mati besok, kita nak meninggalkan legasi mesti secara ilmiah. Betul. Bukannya secara orang ingat-ingat nama tu sekejap apa tu lupa adalah. Betul. So pada saya apa yang you kongsikan tadi tu, alhamdulillah saya terharu jugalah sebenarnya. Tapi terima kasih, it sound like me also. Jadi kita berehat sebentar dan kita sambung lagi seketika nanti ya dengan segmen Sembang Kopi lagi. Alright. Okay, alright. Kembali kita semula ke segmen keempat, iaitu Sembang Kopi. Jadi kita tadi dah tengok video tentang UiTM gift pada yang menyambut hari kelahiran hari ini dan juga bulan ini. Silalah tebus di Richiamo Cafe ataupun Richiamo Cafe ataupun Campus Bean ya. Mungkin tak ramai nak tebus ni, mungkin susah. Ataupun saya baru dapat idea baru ni, Cik Mawi. Kok manalah tahukan hotel-hotel you yang banyak tu boleh sponsor ke 1-2 hadiah mungkin lah mana boleh, tahu. boleh. Alhamdulillah. Kita cuba dapatkan kontak terutamanya daripada rakan-rakan MOU kita. Ya. Kalau boleh menaja satu malam ke mana kau tahu, bukanlah semua orang yang ni kan siapa yang menebus. Kadang-kadang dia orang tak tahu kan, dia tak nak pergi tebus. Kan mungkin setakat Richiamo ni kau dapat kopi satu makan dia tak nak kan. Kok manalah tahu kita bagi peluang kali ni sebab Mawi dah cerita tadi tentang hebatnya MOU kita ya dengan hotel-hotel terkenal di Malaysia dan juga di dunia. Mana kau tahu ya. Jadi selamat kembali kita ke Sembang Kopi semula. Keempat ni tadi hospitality dan leisure management. Jadi kalau boleh saya nak Cik Mawi ceritakan sikit lagi apakah satu perkara yang masyarakat umum perlu tahu mengenai bidang ni. Satu perkara, macam banyak benda tadi, tapi yang satu perkara yang patut mereka tahu tentang hospitality dan leisure management. Nanti saya sambung sikit lagi lah tentang direct kepada teknologi. Sebab you jadi hospitality technology kan. Saya sebenarnya tertanya-tanya kepada yang isu macam mana travel yang dulu tu apa? Trivago. Macam mana Trivago tu boleh menetapkan harga hotel tu yang termurah. Kok boleh explain sikit tu, mesti kena mengenai dengan teknologi kan? Betul. Okey, sila.
Okey, yang bagi Prof Datuk dan juga penonton-penonton yang dihormati. Okey, pertama saya nak clearkan one main confusion about bila orang dengar pasal hospitality management ni ya. Jadi hospitality management ni got nothing to do with managing hospital. Bukan, ini bukan hal pengurusan hospital. Kita tak menguruskan hospital. Dan our job ni adalah, this is not 9 to 5 job. Pertama, jadi siapa-siapa yang berniat atau berhasrat untuk menceburi bidang hospitality ni perlu bersiap sedia. Kita kerja work shift. Normally di hotel terutamanya kita ada 7, 3, 3, 11, 11, 7. Apa tu 11, 11, 7? 7, 3, shift pertama daripada 7 pagi hingga 3 petang. Shift kedua 3 petang hingga 11 malam. Shift ketiga 11 malam hingga pukul 7 pagi. So we work by shift ni. Jadi kalau siapa-siapa yang berhasrat untuk kerja 9 to 5 job tu ada, sebab seperti yang saya kata tadi, kita ada 9 sektor. Ada antara 9 sektor ni memang kerja 9 to 5 job. Tapi kebanyakan sektor-sektor yang lain tu dia adalah sektor yang bekerja 24 jam. And we open 365 days in a year. Maksudnya apa? Tak pernah tutup. Cuti raya ke tak raya ke. So selalunya kebiasaan untuk contohnya sebab saya mengajar hotel, di pengurusan hotel, jadi mereka mengambil turn untuk bercuti. Cuti raya ni kadang-kadang boleh 5 tahun sekali baru boleh dapat cuti. Tu dia. Turning dia, dia mengambil turn untuk bercuti raya. Alright. Jadi kalau saya boleh dapat kongsi apa itu hospitality management ni, industri hospitality ni adalah sektor ekonomi yang penting bagi Malaysia. Saya nak tegaskan bahawa kita ni bukan secondary option. Tak nak. Saya nak berbangga dengan industri saya ni. Sebab pertama, sebab negara Malaysia ni kaya dengan kepelbagaian budaya, sejarah dan juga alam semula jadi dan serta kemudahan moden. Jadi Malaysia berpotensi menjadi destinasi pelancongan yang popular di dunia. Okey. Jadi kalau saya boleh macam Datuk kata satu tadi kan, tapi saya nak bagi beberapa sumbangan industri hospitality ni kepada Malaysia. Pertama adalah we are the job creator. Kita mencipta pekerjaan kepada rakyat Malaysia ni sebab kita ada pelbagai sektor. Jadi kita mencipta pekerjaan di pelbagai sektor termasuk seperti perhotelan, makanan, minuman, taman tema dan lain-lain. Dan juga pekerjaan tu bukan sekadar hanya penduduk di bandar, tapi untuk di luar bandar juga. Okey, termasuk penduduk di luar bandar. Contohnya yang bagi Prof, katakanlah a new resort open in Taman Negara. Jadi masyarakat setempat di Taman Negara can benefit. Sampailah ke tahap orang asli dia ambil pekerja sebagai tour guide for example di Taman Negara. Jadi kita create the job. Itu adalah sumbangan utama hospitality dan leisure lah. Yang kedua adalah KDNK negara. Alright, kita menyumbang pada tahun 2019 industri hospitality dan leisure menyumbang 15% daripada KDNK negara. Yang mungkin orang tak tahu, kami menyumbang selain daripada oil and gas, manufacturing, kita juga menyumbang 15% daripada KDNK negara. Dan sumbangan terbesar datang daripada sektor swasta lah. Alright. Pada tahun 2019 saja Prof Datuk, kita menerima lebih dari 26 juta pelancong. 26 juta 26 juta dan pelancong. So dekat sama dah dengan jumlah penduduk Malaysia pada masa itulah kan. Kita sekarang 33 juta. So 26 juta warga pelancong dan dengan pendapatan 86 bilion. Masa 2019. Jadi when COVID-19 hit, itu yang kita teruk jadi betul, almost zero. Almost zero. Because kita memang target ataupun our main source of income dan arrival datang daripada international tourists. Alright. Dan juga dia menarik, industri ini menarik pelancong luar ke dalam Malaysia because kita ada banyak many things to offer. Malaysia have many things to offer. Sama ada tarikan pelancongan tu termasuk keindahan alam semula jadi seperti Pulau Perhentian dan Taman Negara, warisan budaya seperti Georgetown
dan juga Melaka serta tarikan moden seperti Petronas Twin Tower. Ada orang yang memang travel all the way to Malaysia just to visit Petronas Twin Tower. Saya pernah ada berjumpa dengan beberapa pelancong yang bila tanya what's the reason for coming to Malaysia, tengok Twin Tower. Right, betapa pentingnya tourist attraction to Malaysia lah. Pada saya mungkin ke depannya boleh juga dipromot juga masjid-masjid dan rumah-rumah ibadat. Kan bukan semestinya dia nak tengok masjid saja kan, tapi ada juga rumah-rumah ibadat agama-agama lain. Religious tourism. Ya, betul. Mungkin kita boleh majukan juga supaya ramai lagi orang nak datang. Ya, saya rasa itu adalah prospek yang bagus dan baik, sebab kita banyak masjid yang berkualiti, indah, besar. Cuma dan mungkin juga masjid lama. Masjid lama yang ada sejarah kan. Betul. Cuma mungkin kita perlu dokumentasikan penceritaan tu. Kita yang penting saya Prof Datuk ialah bila bercakap pasal tourist attraction ni, how kita nak sampaikan message kepada pelancong dengan very interesting. Sebenarnya kita banyak kadang-kadang tempat attraction tu berhampiran dengan rumah kita. Pada kita biasa saja. Tapi pada pelancong asing, kalau kita tambahkan sedikit penceritaan, it can be new tourist Macam saya lah, rumah saya dekat je dengan Zakbar tu punya. Kita ada bangunan yang dibangunkan untuk memperingati Zakbar. Betul. Banyak dalam buku, tapi saya pun tak berhenti nak cerita macam mana. Right, jadi betul saya setuju. Penceritaan itu penting. So kita mungkin itu memang untuk pelajar pengurusan pelancongan, we have subject called tourism writing, for example. Untuk macam mana nak menulis dan juga promote all these tourism attractions. Right. Dan juga kita banyak dapat pengiktirafan antarabangsa. Malaysia sering diiktiraf sebagai salah satu destinasi pelancongan terbaik di dunia. Destinasi pelancong kita yang sering mendapat anugerah seperti Kuala Lumpur, Langkawi dan juga Pulau Pinang. Jadi kesimpulannya, industri hospitality dan pelancongan memberi sumbangan yang penting bagi Malaysia, yang membuka peluang pekerjaan, memberikan sumbangan ekonomi kepada Malaysia dan meningkatkan sosial dan budaya serta mempromosikan Malaysia di peringkat antarabangsa. Oleh itu, sektor ini saya percaya perlu terus diperkasa, dipromosi untuk pembangunan negara yang lebih baik. Jadi kepada mahasiswa apa yang you nak sampaikan? Jadi supaya untuk bakal mahasiswa ni mesti nak pilih. Perlu memilih FPHP. Alright. Seperti yang kita tahu ataupun kita dengar dah, pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Belanjawan 2023 baru-baru ini, yang telah mengisytiharkan tahun melawat Malaysia adalah pada tahun 2025. Sama pula dengan kita punya GR. Ya, Prof. Jadi apa signifikan pengumuman tersebut adalah maka banyaklah sektor-sektor baru ataupun peluang-peluang pekerjaan baru yang akan tercipta dan juga diperlukan untuk support tourism Visit Malaysia Year 2025. Jadi tak perlu risau kepada bakal mahasiswa kerana pekerjaan menunggu anda. Our graduate employability lebih normally more than 90%, Prof Datuk. Jadi dan kalau saya boleh buat sedikit promosi berkenaan dengan fakulti, jadi ambil kesempatan ni kan, di fakulti kami menawarkan kursus-kursus bermula daripada peringkat diploma sehinggalah ke doktor falsafah. Jadi ada 4 bidang pengkhususan utama. Yang pertama adalah pengurusan hotel management, yang kedua adalah pengurusan pelancongan, tourism management, yang ketiga yang selalu mendapat pilihan ramai adalah seni kulineri dan gastronomi. Ini mungkin efek daripada celebrity chef. Dan sekarang ni pula Carol Aming mengungguli social media. Saya rasa tidak langsung dia create the interest of the young one to be in the culinary sectors. Dan yang terakhir adalah pengurusan perkhidmatan makanan ataupun what we call it food service management. Jadi bakal mahasiswa yang berminat
daripada dengan mana-mana bidang yang saya sebutkan sebentar tadi, perlu memilih Fakulti Pengurusan Hotel Pelancongan sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pengajian, dan yang paling penting kerana kurikulum di fakulti bersifat industry driven. Kita make sure bahawa kita menghasilkan graduates yang industry ready. Itu penting tu kan? Penting Prof. Graduate hari ni, minggu esok dia kerja dah. Kan kita make sure tak perlu nak retrain balik dekat industri tu kan? Ya, hanya perlu ada proses adjustment, asimilasi saja di new environment. Tapi in term of skill, kita make sure bahawa mereka dapat skill. Kerana kita ada tenaga akademik kita, tenaga pakar Prof. Dan sebenarnya kalau saya boleh berbangga sikit, kebanyakan tenaga akademik yang berada di luar sana, iaitu yang mengajar di IPTA, IPTS, adalah anak-anak didik kami. Semua hasil daripada UiTM. Kalau kita pergi tanya Taylors, daripada mana graduate dulu? UiTM. Tanya MSU, daripada mana dulu? UiTM. Jadi kita berbanggalah kerana kita ada tenaga-tenaga akademik kita yang sebenarnya menghasilkan quality graduate. Right, itu yang saya rasa benda yang kita boleh banggalah. Tapi soalan cepu mas saya tadi tu ada. Trivago ya. Okey, bagaimana Trivago berfungsi? Trivago ni adalah konsep meta search, Prof. Meta search. Alright. Kita tidak book. Bila kita masuk dalam Trivago, dia adalah satu aplikasi untuk membandingkan harga-harga hotel. What they do is actually they get connection with all these OTA. OTA dan juga hotel-hotel. Dia ada dalam database dia lebih kurang dalam 250 juta database hotel, merangkumi 190 negara. Maksud saya 190 negara. Jadi apa dia buat adalah dia membandingkan harga-harga dan menunjukkan harga-harga di laman web tertentu. Jadi bagaimana mereka mendapat hasil? Mereka charge commission to each click. Jadi contohnya bila katalah kita nak pergi ke Taiping, dan bila kita type Taiping pada certain tarikh, contohnya macam Jumaat ke Sabtu, dia akan keluar a list of hotel with the price. Dia akan bandingkan price. Seterusnya tetamu akan pilih manalah price yang dipilih. Tapi perlu berhati-hati sebab kadang-kadang price tu datang dengan ada some price exclude tax, include tax, ada beberapa peraturan tertentu, contohnya non transferable, tak boleh di cancel. Jadi itu peranan tetamu lah perlu faham pasal Trivago. Dia adalah bukan booking engine. Dia adalah meta search application yang menolong tetamu membandingkan harga-harga hotel di seluruh dunia. Jadi dia get the database from hotel ni, not just OTA, dia juga link juga dengan website hotel tu sendiri. Contohnya kalau kita nak menginap di DoubleTree by Hilton Shah Alam, dia akan keluar harga DoubleTree by Hilton tu, harga Agoda berapa, Booking.com berapa, lastminute.com berapa, Traveloka berapa, dan laman web hotel tu sendiri berapa. Jadi sebagai tetamu bebaslah kita nak memilih, sebab setiap OTA dan juga ni ada offer yang berbeza-beza. Kena bijak memilih. Ya, dan datang dengan hidden terms and condition. Perlu hati-hati. Kadang-kadang mungkin kita tengok murahnya. Kenapa murah sangat di Agoda ni? Then once kita klik, oh rupanya harga itu tanpa tax. Jadi bila pergi bayar kan tax sama? Sama juga. Alright, so itulah fungsi Trivago, meta search engine yang membantu membandingkan harga-harga. Okay, good explanation supaya semua pendengar di luar sana boleh faham dan memastikan apa yang you kata tadi, nak buat selection tu kita sendiri yang bertanggungjawab. Betul. Alright. Jangan kita kata tiba-tiba harga tu sama ada lebih kurang ya. Sebab Trivago apa-apa masalah berlaku selepas booking, Trivago dah tak tanggungjawab. Alright. Dia hanya membantu tetamu hotel ni membandingkan harga-harga.
dan dia dapat komisen daripada OTA ni setelah berjayanya booking dibuat. Okey. Tapi itulah apa orang kata kepentingan ataupun value adding bila teknologi memberikan kepada kita. Dia memudahkan tetamu lah. Memudahkan. Kalau kita nak compare satu-satu, pening kepala dia. Betul. So sebelum tak ada Trivago ni, bayangkan kita akan buka setiap laman web, setiap OTA. Jadi ada Trivago ni and they show all the price. Dia transparent. Harga tu sangat transparent. Terpulanglah pada tetamu untuk memilih harga-harga dan juga hotel yang mereka nak inap. Okey, terima kasih memberikan banyak ilmu ini, alhamdulillah. Jadi kita sambung selanjutnya selepas ini dalam segmen terakhir, segmen kelima. Kita berehat sebentar. Oh ya. So, saya nak kongsikan satu perkara dengan anda semua. Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM kini menawarkan satu perkhidmatan yang dinamakan Better Talk, yang merupakan satu perkhidmatan kaunseling atas talian menggunakan aplikasi WhatsApp. Kongsikan apa-apa isu atau jika anda perlukan sokongan emosi dan juga psikologi. Dan inilah tonggak kejayaan keluarga UiTM. Kita menyokong antara satu sama lain. Kita ada 72 orang sebenarnya, tapi kita ada bangunkan 4 avatar ini. Saya berharap ia akan digunakan oleh seluruh sistem dalam UiTM, tak semestinya pelajar. Ia juga boleh digunakan oleh pensyarah, juga staf pentadbiran dan staf sokongan, staf pelaksana boleh menggunakan platform Better Talk yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM. Syabas saya ucapkan kepada Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM atas inisiatif tersebut, iaitu menghasilkan Better Talk tu tadi yang kita siarkan melalui sebuah video tadi ya. Jadi selamat kembali Cik Mawi untuk segmen terakhir ini. Kita akan menyentuh soal action, sustainability dan juga formula. Yang ini Cik Mawi boleh sebut dalam konteks your own personal ya. What action you need to do dari segi macam mana nak sustain apa idea-idea yang you sampaikan tu tadi, dan juga apa formula di sebaliknya. Macam tadi tu seronok dengar lah ya, apa yang 773 apa benda tadi 11 macam kan. Jadi boleh dipendekkan dah dalam macam mana orang lain boleh ikut kaedah yang you sampaikan tadi tu. Jadi saya mohon Cik Mami to explain balik kita untuk berjaya dalam bidang hospitality dan leisure management ini. Alright, kerjaya dalam industri hospitality dan pelancongan ni Prof Datuk berbeza dengan apa yang mungkin masyarakat umum fikirkan. Okay, jadi kerjaya ni bukan bersifat cuti tanpa hati ataupun never ending vacation. Selalu mungkin orang kata seronoknya kerja dalam hospitality dan tourism ni bercuti sentiasa ke? Tak. Okay, bukan this is a fast changing and dynamic and highly competitive field, dan juga kita expect professional yang join the industry well trained dan juga mempunyai serious work ethics. Perlu ada serious work ethic. Jadi mungkin bekerja dalam industri hospitality ni bukan kerjaya untuk semua. Okay, everyone can join kerja ataupun boleh bekerja di hospitality industry, tapi tak semua boleh membina kerjaya di hospitality ini. Jadi ada terdapat 4, pada saya ada 4 what we call it key abilities
yang perlu ada kepada setiap orang untuk menonjol. Pertama adalah perlu ada communication skill, perlu ada diplomasi, sense of diplomasi, mempunyai handling pressure, dan juga yang keempat ada problem solving skill yang baik. Alright, so untuk refer balik pada action sustainability dan juga formula yang Datuk tanyakan sebentar tadi, sebagai pensyarah dan pendidik dalam pengurusan hospitality dan leisure management ni, taking the right action it's vital to succeed in this field. Jadi beberapa contoh tindakan ataupun action yang boleh diambil adalah pertama, we have to constantly updating knowledge. From time to time kita kena update, because this industry dia seperti yang kata tadi, fast changing. Tahun ni macam ni, tahun depan dah macam lain, so trend tetamu different, berbeza, dia datang dan pergi. So bila dia datang, kita kena cepat-cepat belajar the new things, right? So macam mana cara kita nak belajar? Kita attending conferences, workshop dan juga banyak event bersama rakan industri. Kita sebagai akademik, kita tak boleh pisahkan daripada industri. So saya tengok antara satu kita kata kelemahan kalau kita adalah bila kita jauh daripada orang industri. So apabila kita jauh daripada orang industri ni, kita tak produce apa yang industri nak. The current current needs. Maka berlaku gap. Kan? Kita bercakap pasal, contohnya kalau saya belajar ajar FO, kita tak ada dah normal Excel masuk mendaftar tetamu secara Excel dah. Front office. Oh, front office. Ya, saya mengajar front office. Okay. Kita tak guna dah Excel lah semua. Kita sekarang guna property management system, a cloud based check-in system. Oh, okey. Yang di mana bila kita check-in di satu property ni, property lain di dalam dunia boleh tahu. So maklumat guest tu boleh dikongsi di seluruh dunia. Ya, betul. Jadi segala database likes and dislikes tu, contohnya sampai ke tahap preferred temperature of aircon kita masukkan dalam database tu. Supaya katalah kita bila once kita do the cleaning of the room tu, kita kenal pasti bahawa preferred temperature dia 23 degree Celsius for example. So kita masukkan dalam database easy tu. Jadi the next time dia visit to another property di lain, contohnya dia check in di Malaysia, kemudian dia check in di London for example, the same temperature yang dia selalu set tu dapat di set. Okay, itu contohnya lah. Ya, betul. Itu adalah melalui property management system. Right? Student kita diajar lah. Ya, betul. Okay. Kita ada, memang kita akan pastikan itu salah satu keperluan program standard juga. Okay, antara program standard yang software yang perlu ada untuk fakulti kita adalah PMS, Property Management System tu, dan juga Abacus Ticketing untuk airline ticketing. Kita ajar pelajar kita macam mana nak buat the real booking of airlines. Alright. Kita seterusnya, action kedua adalah building networks. Alright, building networks. Networks is crucial in hospitality and leisure management. Jadi apa yang kita buat adalah kita macam mana nak build the network, kita perlu participate dengan association. Saya sangat aktif dalam melibatkan diri dalam persatuan di peringkat nasional. Saya adalah buat masa kini adalah executive committee untuk PATA Malaysia chapter, salah satu organisasi di Malaysia yang mengumpulkan industri player dalam bidang hospitality, dianggotai oleh 90 industri termasuklah airline, travel agent, hotel. Jadi so I attend the meetings and alhamdulillah because saya nama UiTM tu sendiri memang disegani. Saya dilantik menjadi executive committee. Nak jadi presiden bila? dia dah syaratkan Prof, presiden adalah mesti chairman of Tourism Malaysia. I see. Jadi kita boleh jadi exco dan kita support lah. Saya make sure dengan keahlian dalam PATA Malaysia chapter ni, saya dapat berkongsi maklumat real data of industry back to the faculty.
Right, segala maklumat-maklumat terkini, segala input database yang dikeluarkan oleh Tourism Malaysia dan juga industri, mereka kongsi masa mesyuarat dan juga aktiviti, kemudian saya bawa balik ke fakulti untuk dikongsi bersama pensyarah dan juga bersama pelajar saya. Alright. Dan yang ketiga adalah publishing network. Itu action yang saya rasa perlu buat, walaupun some people rasa reluctant to publish and everything, tapi kita kena publish because we need to showcase our knowledge to the world. Okay, mungkin cara kita publish tu kepada industri mungkin dia tak nak baca artikel lah, tapi saya tertarik ada beberapa rakan fakulti yang transform that normal journal article punya template tu kepada industry readable. Secara infografi. I see. Kan, so dia tak nak baca, industri tak nak baca literature review semua, tapi dia nak fact figures and findings. Macam poster. Betul. Ya, Prof. Ya. Saya dapat pengalaman ni juga masa saya melanjutkan pengajaran di SARE. Yes. Profesor-profesor dari sana memang akan panggil sesi bersama industri and share dia punya finding dalam bentuk yang mudah. Dia bukan bagi link jurnal untuk dia orang baca, sebab itu memang dia tak bacalah. Alright. Kemudian untuk bila bercakap pasal sustainability, fakulti ataupun bidang hospitality dan leisure ni, we have been practicing SDG ni dah lama. Alright, kita antara bidang-bidang yang memperjuangkan, contohnya macam gender equality, quality education, partnership program. So itu semua SDG yang kita perjuangkan lah. Alright. Jadi antara kita kata action ataupun task yang saya ambil adalah to integrate the sustainable practice dalam lectures. Saya perkenalkan contohnya macam isu pasal reducing energy consumption dalam di hotel kepada pelajar. Contohnya macam mana kita convert our lighting system di hotel kepada sensor motion, for example. Right? Green initiative lah. Green initiative, minimize wastage. Sekarang ni kalau kita perasan, Prof, kalau kita pergi hotel ke breakfast, dulu kita used to masak dalam kuantiti yang besar. Bila breakfast tu melibatkan banyak food wastage. Sekarang ni dengan bantuan PMS tadi, data tadi, we can produce actually what are the right numbers of guests berdasarkan prediction. Jadi apa chef buat sekarang ni adalah chef akan masak batches by batches, sikit by sikit. Lepas kita nanti kita akan monitor dah setakat mana baru kita masak the new batch. Itu untuk reduce the wastage, because memang kita sebelum ni kita tahulah kita banyak produce food wastage. Alright. Jadi dan juga saya perkenalkan ataupun share what we call it how to be a responsible tourist. Now we talk about how to be a responsible tourist kepada tetamu. Right? Contohnya macam kalau dia bersia-sia ataupun mandi pantai, apa dia perlu carry. Contohnya kalau dia bawa benda-benda yang sampah perlu dibuang semula ke tong sampah and everything. So those are responsible activities ataupun inisiatif yang diperkenalkan to make sure that kita nak lahirkan pelajar kita ni, kita start with our own student, a responsible tourist. Itu antara inisiatif yang dijalankan lah. Saya juga dan dengan pihak fakulti bersama rakan-rakan akademik lain juga educate the student dan juga community on sustainability. Kita banyak program knowledge transfer program yang kita buat bersama rakan-rakan community, for example, right, supaya to make sure that they embrace dengan sustainable practice ni. Alright, kalau bercakap pasal formula, Prof, Datuk, formula untuk berjaya, saya ada 3 lah pada saya. Upskilling, reskilling, get certified.
Get certified tu important. Ya, betul. To be recognized by international. Betul. So bila kita bercakap pasal upskilling ni adalah kita tambah baik skill yang sedia ada. Okey. Contohnya macam bila kita di hotel for example, front desk learn about new language. Okay, new language because kita katalah kita target new market, contohnya Russian market. Very good dan juga lavish market, mereka banyak duit kan. Jadi we have to send student ataupun hoteliers ni to learn the language. Itu salah satu kita kata upskilling, alright. And then kita bercakap pasal yang kedua adalah formula kedua adalah reskill. Reskill ni kita belajar benda-benda baru untuk keep up to date with the trend. So kita kena make sure kita didedahkan ataupun belajar dengan benda barulah. For example, restoran server who learn how to manage social media. Kita tak dulu makcik-makcik tak peduli pasal social media. Tapi sekarang ni ada inisiatif melalui Sulam. Kita buat Sulam, we went to this stall, makcik-makcik ajar buat a proper menu. Macam mana menu yang presentable kepada pelanggan kan. Perlu ada gambar, perlu ada siap ada QR code lagi. QR code. Bila kita scan QR code keluar ingredient. Sebab kadang-kadang pelancong asing sensitif about ingredient because dia ada allergies. Betul. Kan, jadi kita ajar makcik-makcik ni to how to dokumentkan resipi itu. Jadi itu antara reskilling baru yang perlu kita belajarlah. Dan yang itu sebenarnya untuk cater for marketable graduate tadilah. Betul, kan? betul. Jadi kita ajar graduan kita ni untuk how to address tourist from international ni kan. Betul. Bagus tu. Dan juga kita kena bila kita belajar dan pelajar dan berkongsi, knowledge transfer tu berlaku kepada community. Kita tak nak pelajar tu benefit on their own. Bila dia balik ke kampung, contohnya kalau dia ada family dia open a business, restoran ke, apa yang dia belajar di dalam kelas perlu dia kongsi bersama ibu bapa. Maka itu antara reskilling baru. Dan yang terakhir adalah get certified. Okey. Kita kesan daripada MOU baru-baru ni Prof, kita dalam rangka nak certifiedkan hoteliers ni. Kita nak sebab kita difahamkan because they are busy dan juga dia limited on resources. While kita di universiti kita banyak resources, contohnya bahan pengajaran, MOOC, macro credential dan juga Open Education Resources OER. Jadi we want certified these hoteliers terutamanya dalam ilmu theoretical based. Contohnya kalau what we discuss recently with the hotel, contohnya kalaulah dia recruit a new staff dalam di FO ataupun di marketing, so this person ataupun new workers ni boleh join kelas basic marketing ataupun service marketing yang ditawarkan di UiTM to get certified dulu, mengenali ilmu-ilmu teori di marketing. Kemudian bila mereka balik ke institusi ataupun ke hotel masing-masing, mereka diajar dalam konsep ada practical aspect. So dia boleh collect badges tu lah. Betul, collect badges. Itu untuk industry practitioners lah. Dan kepada pensyarah juga kita perlu from time to time kena get certified lah. Betul. Meningkatkan ilmu pengetahuan. Contohnya banyak certification yang available untuk pensyarah ambil ataupun join, seperti barista course, coffee art, coffee latte, alright, halal zakatif, Islamic practice in Muslim practice and accommodations. Contohnya itu antara certification yang saya rasa perlu ataupun baik untuk warga akademik naik taraf pengetahuan, because kita life education ni lifelong learning kan. Kita pembelajaran sepanjang hayat. Kita tak ada satu masa yang kita rasa
ilmu tu dah cukup. Kan? So get certified dan insya-Allah bila kita certified maka bolehlah berkongsi maklumat tu dan kita dapat maklumat yang tepat untuk kita kongsi dengan pelajar kita di dalam kelas. Okey, alhamdulillah. Panjang lebar Cik Mawi bagi kita punya action sustainability and formula ni kan. So kalau para pendengar sama ada ibu bapa ataupun staf kita sendiri ataupun pelajar-pelajar ataupun bakal-bakal pelajar kita, ambillah apa poin-poin yang telah dikongsikan oleh Cik Mawi tadi kalau nak terlibat dalam program hospitality and leisure management ini ya. Dan kalau yang tak nak terlibat pun boleh mengambil iktibar daripada apa yang you kongsikan ini untuk macam mana nak jadi pelajar staf yang berjaya, insya-Allah kan. Insya-Allah. Jadi saya berharaplah semua dapat manfaatkan perkongsian daripada Cik Muhammad Nur Ismawi tadi. Jadi sebagai penutup, kita dah sampai penghujungnya ya. Jadi sebagai penutup, saya berharap warga UiTM jangan lupa seperti biasa saya nak warga UiTM ni menggunakanlah perkhidmatan yang disediakan oleh universiti. Sebagai contoh, terutamanya dapatlah nasihat daripada 40 pustakawan rujukan di seluruh kampus UiTM dengan hadir ke perpustakaan secara bersemuka di meja rujukan atau melalui lain-lain saluran seperti telefon, chat with librarian dan email. Dan pastikan juga apa yang dikongsikan oleh Cik Mawi tadi tu gunakan dengan pustakawan tadi untuk menerbitkan artikel-artikel kita seperti mana yang kita dah war-warkan setiap pensyarah sekurang-kurangnya satu penerbitan. Saya harap dengan banyaknya kita bercakap ni, Cik Mawi pun dah berkongsi kan. Jadi tak adalah siapa yang menidakkan. Saya tak nak sebut KPI tapi bila sebut KPI orang rasa rasa macam terpaksa ya. Terpaksa. Tapi bila Cik Mawi sebut tadi tu dia rasa santai saja. So insya-Allah dengan usaha yang pejabat saya pun dah hasilkan paper machine. Jadi kita nak bantu pensyarah-pensyarah yang tak pernah menulis, takut menulis untuk mempermudahkan penulisan. Jadi kita dah bangunkan paper machine ni Cik Mawi. Lepas ni mungkin nak buat paper tak sampai sebulan lah boleh siap paper. Yes. InsyaAllah selepas raya ni kita akan mula berkongsi di ILD untuk melatih dan kita juga berharap head of department. Maknanya yang kata kalau dekan-dekan tak cukup masa nak menulis ni kan. Sebab kita dah letakkan setiap pensyarah no exclusion. Staff pun kena, yang memegang jawatan pun kena menerbit. Jadi sebenarnya as leader ni kan kita tunjuk lah yang kita pun buat juga kan. Kita pun kena buat juga. Kepimpinan melalui teladan. Ya betul. Jadi kalau cakap je tapi tak buat, orang kata cakap tak serupa bikin ni kan. So jadi akhir kata saya ingin ucapkan jutaan bukan ribuan jutaan zillion terima kasih untuk Cik Muhammad Nur Ismawi Ismail kerana sudi menerima jemputan saya untuk perkongsian hari ini. Mungkin perkongsian hari ini lain sebab saya rasa macam saya tak pernah tahu tentang hotel. Kan? Jadi hari ini banyak yang saya belajar. Seperti you kata tadi, upskilling. Saya membina new knowledge. Saya suka membaca tapi dengar pun saya suka. Saya suka mendengar apa yang orang, pengalaman yang orang lain ada. Itu daripada situlah kita sebenarnya dapat membina satu budaya ilmu sebenarnya. Kita orang ilmuwan dulu-dulu pun kita dalam Islam pun kita mendengar dulu kan. Betul. Kita dengar dulu apa guru-guru kita sampaikan. Lepas tu baru kita fahamkan. Lepas kita faham baru kita amalkan. Alhamdulillah. Bersempena dengan Ramadan ini satu perkongsian yang pada saya sangat membawa makna kepada diri saya sendiri dan saya harap para pendengar juga nanti akan merasakan apa yang saya rasa hari ini. Jadi pada masa yang sama saya ucapkan ribuan terima kasih juga buat unit perkhidmatan OKU. Kalau Cik Mawi perasan tu kita ada ya yang buat sign language tu,
kerana khidmat penterjemah bahasa isyarat kita hari ini supaya dapat dimanfaatkan oleh ramai, bukan saja kita yang biasa-biasa ni, kepada mereka yang tidak yang memerlukan bahasa isyarat ini dapat memahami apa yang kita sebutkan tadi, ya. Dan begitu juga terima kasih pada semua penonton kerana penglibatan anda. Anda boleh bertanya soalan walaupun daripada melalui FB nanti, insya-Allah akan ada yang akan menjawabnya. Terima kasih juga diucapkan kepada semua kru yang terlibat dalam CTWR episod April 2023. Sama-samalah kita menjaga nama baik dan juga reputasi Universiti Keramat ini. Jumpa lagi di Coffee Talk with Rosie 2023 episod Mei 2023 yang akan terus menunjukkan seorang lagi warga UiTM yang akan dipilih khas melalui laman sesawang expert.uitm.edu.my. Dan tamu panelis ini juga akan berkongsi mengenai pencapaian beliau dan juga bidang kepakaran beliau. Dengan itu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin buat semua. Jaga diri, hiasi peribadi dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.